Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid yang dikasihi? Selamat kembali belajar untuk sesi tahun 2021. Saya merupakan guru bahasa Melayu tahun 5 Al-Farabi. Untuk yang akan mengajar tahun 5 Al-Ghazali dan juga Al-Khawarizmi adalah Cikgu Izdihar. Cikgu Izdihar akan mengajar 5 Al-Khawarizmi dan juga 5 AK, dan juga Cikgu Zaida akan mengajar 5 Al-Ghazali. Kenal tak? Ni gambar Cikgu Zaida, GP ke-1 kita, dan ni merupakan cikgu jadual waktu guru bahasa Melayu, guru pakar bahasa Melayu. Okey. Untuk bahasa Melayu kita akan belajar maklumlah baru belajar, dan rumah saya ni bising sikit sebab apa? Sebab ada ni lah, ada orang buat kerja construction. Okey, sekejap. Okey, kita akan pergi kepada okey, Bahasa Melayu tahun 5 unit 1 yang akan bertajuk Masyarakat Penyayang. Okey, objektif yang kita dapat dalam Bahasa Melayu unit 1 ini bertajuk Masyarakat Penyayang, iaitu murid akan belajar mendengar, mengecam dan menyebut semula maklumat dalam situasi formal dengan betul. Dan yang kedua, membaca dan memahami maklumat tersurat dengan memberi respon yang sesuai. Okey, ini yang murid-murid akan dapat. Okey, yang ni tak ada pening-pening lah. Okey, sekadar makluman sahaja. Okey, seterusnya, okey, kalau sesiapa yang ada buku teks tu boleh buka lah buku teks. Sesiapa yang tak ada, boleh tengok gambar ni. Namanya pun Masyarakat Penyayang. Daripada gambar ni, kalau kita tengok dalam apa yang dimaksudkan dengan masyarakat penyayang adalah masyarakat yang saling bekerjasama di dalam sesuatu komuniti ataupun sesuatu kumpulan lah. Lihat apakah aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam sebuah masyarakat yang ada dalam gambar ni. Kita lihat di mana masyarakat ataupun penduduk kampung berkumpul di depan Dewan Taman Seri Damai. Apa yang mereka lakukan tu? Mereka sedang menyaksikan satu aktiviti perasmian. Satu aktiviti perasmian, kalau boleh nampak tu program Bank Rezeki. Pelancaran program Bank Rezeki di hadapan Dewan Utama Taman Seri Damai. Jadi itu merupakan antara aktiviti yang kita dapat lihat lah. Kemudian gambar bawah tu, okey, sekejap ni, kalau kita dapat tulis sedikit. Okey, gambar bawah ini gambar tadi perancaran. Okey, kemudian gambar yang di bawah ini pula, okey, gambar yang di bawah ini pula adalah aktiviti keceriaan alam sekitar tu. Mereka menggunakan bahan-bahan terbuang seperti tayar untuk membuat kerusi ataupun tempat duduk. Itu adalah antara aktiviti penduduk kampung. Okey, selain itu, okey, apa lagi aktiviti yang terdapat dalam masyarakat kampung Taman Seri Damai ni, iaitu aktiviti apa tu? Aktiviti untuk remaja, iaitu seni mempertahankan diri. Jadi daripada murid-murid murid-murid membuang masa, daripada murid-murid tidak melakukan sesuatu yang berfaedah, maka lebih baik murid terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti kawan-kawan dalam gambar ni lah, iaitu mempelajari seni mempertahankan diri. Okey, anak murid, nampak tak ada 3 aktiviti di situ? Okey, kemudian melalui aktiviti ini saya minta murid-murid untuk membina ayat lah. Membina 3 ayat. Tengok macam gambar rajah ni. Okey, saya besarkan sedikit. Saya tak dibesarkan. Okey, nanti saya hantar gambar-gambar ni, semua akan saya hantar.
Bukan yang ini, sorry. Yang ini. Okey, ni. Yang ni saya akan hantar dalam bentuk ni lah, satu salinan lah ke dalam grup WhatsApp. Okey, tuliskan 3 ayat berpandukan gambar buku teks muka surat 1 dalam buku latihan kamu. So, berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, saya minta murid-murid binilah 3 ayat daripada aktiviti yang kita nampak tadi. Okey, antara aktiviti kita nampak tadi apa? Yang pertama, aktiviti pelancaran. Pelancaran apa tadi? Cuba tengok balik. Yang kedua tadi, aktiviti apa tadi kita nampak? Aktiviti membina ataupun membuat kerusi menggunakan bahan-bahan terbuang. Yang ketiga, aktiviti apa? Latihan seni mempertahankan diri. Binalah ayat, 3 ayat dan tulis di dalam buku tulis pemahaman buku bahasa Melayu 1 lah, senang. Dalam buku bahasa Melayu 1 nanti tulis, lepas tu nanti boleh hantar snap gambar dan hantar kepada guru bahasa Melayu kelas masing-masing. Okey, kita teruskan dengan buat tu, nanti kita tengok pula. Tengok gambar seterusnya, gambar di muka surat yang kedua. Okey, kita cari muka surat kedua. Okey, muka surat kedua mana buku gambar? Okey, gambar buku teks ni saya alihkan sikit gambar ni. Okey. Betul kan muka surat kedua? Okey. Yes. Okey. Gambar di muka surat kedua ni iaitu berkaitan dengan aktiviti Encik Nazim. Cuba baca kat atas tu. Cuba baca kat atas tu. Okey. Cuba kita mula baca dekat sini. Tu. Okey. Encik Nazri, Bapa Afifi sedang menghadiri mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai. Okey. Mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai. Okey, mesyuarat ni adalah mesyuarat rasmi ke mesyuarat tak rasmi? Ni adalah merupakan mesyuarat rasmi. Kenapa kita panggilkan mesyuarat ini mesyuarat rasmi? Kerana mesyuarat ini membincangkan tentang perkara-perkara yang berbentuk rasmi lah. Kita akan tengok kenapa kita katakan dia rasmi. Tengok kita baca perbualan tersebut. Okey, contohnya perbualan yang pertama daripada siapa tu? Tengok. Encik Nazri lah, Bapa Afifi. Penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Aktiviti ini bagi meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Sebenarnya ada ahli dalam masyarakat itu bertanya, menjawab, ya, kami bersetuju. Okay, sebelum tu Encik Nazri tanya semua, adakah semua anggota bersetuju dengan penubuhan rakan taman ini? Ya, kami bersetuju. Semua menjawab macam tu. Okey, lepas tu seorang lagi bercakap, saya akan memuat naik iklan pendek penubuhan rakan taman dalam laman Facebook Taman Seri Damai. Nampak? Itu merupakan perbincangan berkaitan dengan penduduk kampung. Perbincangan yang sebegini ataupun mesyuarat yang sebegini kita namakan mesyuarat rasmi sebab ia membincangkan tentang kemajuan kampung. Ada jawatan kuasa, ada setiausaha, ada bendahara dan sebagainya. Ini merupakan mesyuarat rasmi. Okey, kalau mesyuarat tak rasmi adalah mesyuarat perbincangan antara rakan-rakan dan sebagainya, macam rakan-rakan sekolah kita yang berbual tentang sesuatu perkara. Itu yang tak rasmi. Okey, situasi kedua. Siapa nama tu? Dia kata apa? Jawatan kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman, mengeratkan hubungan masyarakat taman. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki.
bergerak dan projek alam hijau. Lepas tu kawan dia, siapa nama seorang kawan dia tu cakap apa? Dia kata Tinesh minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Kawan yang sebut tu adalah Afifi lah. Afifi yang sebut. Lepas tu kawan dia yang seorang lagi minta Tinesh minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Okey, cuba baca balik semula ayat yang ke atas sana tu. Cuba berikan sebutkan tujuan penubuhan rakan Tinesh. Okey, untuk menjawab soalan tadi ni, saya sediakan kotak yang macam ni lah, sorry. Okey, saya sediakan ruangan untuk ni. Okey, macam ni. Saya besarkan sedikit. Okey, dengar perbualan dalam situasi 1, buku teks pusat 2. Kemudian sebut semula maklumat yang didengar. Untuk melengkapkan situasi 2, tuliskan maklumat tersebut dalam buku latihan kamu. Buat macam ni. Okey, Tini cakap apa? Okey, tuliskan apa maklumat yang diberikan pun. Sambung ajalah buku latihan yang tadi tu. Okey, ni latihan yang kedua. Faham tak? Okey. Kita cuba pergi pula. Sorry, minta maaf semua. Rumah saya tengah renovation sedikit. Jadi ada bising sikit lah. Okey. Kita pergi ke gambar muka surat yang seterusnya. Malam ni muka Cik Zaida keluar. Okey. Ini merupakan aktiviti seterusnya. Okey. Ini aktiviti membaca lah. Okey. Aktiviti membaca. Mari kita baca sama-sama. Okey. Besarkan sikit. Mata saya tak berapa nampak. Okey. Bank rezeki bergerak. Okey, rakan-rakan anak-anak murid bolehlah sama-sama membaca. Bank rezeki bergerak. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Okey. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk. Pengusaha kedai, runcit dan pasar raya pengusaha kedai runcit dan pasar raya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang telah disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Okey, dah baca. Kalau boleh baca dah 2-3 kali bagi faham. Okey, kemudiannya kita tengok bawah tu. Dalam ni ada maklumat yang tersurat. Tersurat ni maksudnya yang macam mana? Tersurat ni maksudnya yang jelas, yang nampak. Kita baca, kita terus nampak. Okey, kemudiannya kita nak apa tersirat daripada yang tersurat tersebut. Kita bagi contoh. Dekat sini saya besarkan sedikit. Okey, saya besarkan sedikit. Yang tersuratnya kita program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Ini yang tersurat yang nampak dekat atas tu lah. Okey, apa maksud di sebalik yang tersurat ni? Ini dia. Kita mestilah respon dia apa? Kita mestilah apa maksud di sebalik dia cakap dapat bank tadi tu dapat membantu banyak golongan. So kita punya respon apa? Kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan kesusahan mereka. Maksudnya di sebalik kita nak tubuhkan kita sebut tentang penubuhan bank tersebut. Jadi apa yang patut kita buat? Apa respon kita? Apa kita punya feedback kita?
apa kita punya kita panggil apa? Ialah apa yang kita akan buatlah daripada sesuatu statement yang dikeluarkan dekat atas tadi. Okey, untuk latihan ini, okey, saya dah sediakan satu latihan. Okey, tengok nanti saya hantarlah dalam grup. Okey, yang macam ni. Okey, ini latihan yang ketiga lah. Okey. Baca dan fahami petikan muka 3 tadi. Tuliskan respon untuk maklumat tersurat dalam buku latihan. Okey. Yang kamu. Okey, ni maklumat tersurat yang kita dah sediakan. Program ini dapat meringankan beban golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah tua, anak yatim dan pun. Okey, ini kira macam sama tadi awak salin baliklah. Okey, yang kedua ni awak kena buat sendiri. Program ini mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada bank rezeki bergerak. Okey, apa respon awak? Dikategorikan. Kan? Kalau tak kategorikan, maksudnya yang kering dengan yang basah bercampur. Apa akan berlaku? Jadi bila kita kategorikan ni, so apa faedah kita kategorikan barang-barang yang kita nak kumpulkan tadi? Okey, jawab, masukkan dalam kotak. Boleh tak? Senang ke susah? Senang kan? So tak ada masalah. So saya rasa pembelajaran pada hari ini itulah. Jadi buat pembelahan, awak dah jawab, awak dah siapkan soalan-soalan ni, dah jawab soalan-soalan ni, awak boleh hantar kepada, awak snap gambar, awak hantar kepada cikgu kelas masing-masing, guru BM masing-masing. Lepas tu nanti cikgu kelas awak akan tanda dan atau resend lah semula jawapan kepada anda. Okey? Selamat belajar, selamat menjawab soalan. Okey, nanti insya-Allah lepas video ni saya akan hantar yang lebih terang lah. Kalau mungkin yang tak ada, yang buku teks tak ada, tak sempat ambil, saya akan bagi gambar setiap satu tu. Dan bolehlah macam soalan-soalan tadi yang tak jelas tadi tu, yang cepat sangat ke, saya akan bagi semula, bolehlah tengok dan salin semula masuk dalam buku Bahasa Melayu 1. Okey semua, selamat belajar dan insya-Allah semoga pandemik COVID-19 ini akan cepat berlalu dan kita dapat bersemuka. Tak sabar nak jumpa semua anak murid yang kita sayangi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.